penceramah yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat berpengalaman untuk berkongsi dengan kita bagaimana untuk menjalankan perniagaan ERP ini. Jadi terlebih dahulu izinkan saya, sebelum tu, jika anda sudah bersedia, anda tolong chat di ruang komen nombor 888 supaya kita memeriahkan lagi suasana kita pada malam ini. Dan dengan itu saya ingin menceritakan sedikit latar belakang penceramah kita. Beliau merupakan seorang yang biasa-biasa berasal dari sebuah pekan yang kecil di Sibu, Sarawak. Beliau melihat peluang ERP Elkon merupakan satu platform yang betul dan pilihan yang tepat untuk berjaya. Dan beliau merupakan seorang mentor yang berjaya kerana beliau rela dan sanggup untuk turun padang berkongsi walaupun dengan orang yang baru. Jadi dalam rangkaian beliau telah pun meliputi ke seluruh semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan antarabangsa. Dan dengan ini, beliau merupakan seorang mentor yang sangat-sangat dikagumi. Kita mempersilakan Presiden Hu Kee Hong. Ya, selamat malam semua. Apa khabar semua? Kalau khabar dengan Kee Hong, boleh tekankan 888. Nah, 88 punya masuk ialah tepukan 8888. Kalau Chinese orang memang suka 888. Kenapa? Dia akan jadikan kaya. Okey. Di sini saya memang terima kasih kepada kita punya MC. Kita tadi pun tengahkan speaker yang pertama, Nuifan sudah berkongsikan modal kejayaan Elkon. Kita sudah tahu Elkon sudah gugur dan sekarang kita memang ada satu opportunity yang baru. Kenapa kita keluarkan ini modal kejayaan Elkon? Kerana sekarang semua orang nak cari part-time income, betul tak? Itu tak cukup. Banyak orang sudah pakaikan EPF. Ini case saya rasa semua orang sudah tahu. Tapi bukan COVID-19, EPS punya problem. Apakah problem lagi? Sekarang semua barang naik harga, betul tak? Itu tak cukup. Semua orang nak carikan extra income. Selalu Kee Hong berbual-bual dengan saya punya kawan. Kawan semua cakap macam itu. Kita nak jimat itu. Saya rasa tak boleh jimat kebanyakan. Tapi kita nak fikir satu cara boleh ambilkan extra income. Bukan sendiri saja, kita pun boleh tolong orang lain. So, kenapa kan Elkon dia keluarkan satu modal kejayaan Elkon. Kalau kita senang sebut, kita call ERP. So sebelum ini malam saya rasa kita akan masuk satu topik lah. Ini satu topik ialah bernamakan sistem. Yang pertama kalau nak buat Elkon, pertama sistem kita nak belajar lah itu call bagaimana permulaan. Saya buka saya punya slide dulu. Okey, di sini kita boleh nampak. Okey, bagaimana memulakan? Bagaimana memulakan bagikan sesiapa orang dulu. Orang itu sudah berminat berbisnes Elkon ini. Dan banyak leader-leader sudah nak bersedia berjaya, dia perlukan belajarkan bagaimana memulakan. Okey, ini adalah satu sistem yang sangat simple dan penting. Okey, bukan kita tanya orang macam itu. Kalau orang baru dia sudah nak buat Elkon, betul tak? Dia kadang-kadang dia 3 minit panas saja. Mungkin panas dalam 3 hari, 3 bulan. Lepas kenapa dia tak panas? Kerana dia tak ada cara. Betul tak? So di sini kita bukan tanya orang macam itu. Anda minat buat Elkon tak? Anda nak minat buat network marketing tak? Bukan cara macam ini. Okey? Sebelum kita bermulaan, Kee Hong rasa yang apakah kita perlukan bersedia dulu. Kita cakap, orang yang berjaya kerana dia sudah bersedia. Betul tak? Sesuatu bermulaan yang baik ialah bermulaan yang betul. Anda hampirkan berjaya. Itu saya rasa yang sangat-sangat penting lah. Okey, sebelum kita cakap bermulaan, kita nak tahu dulu. Kalau kita nak berjaya di Elkon, faktor yang sangat-sangat penting. Yang itu ialah apa? 99 kita panggilkan sikap. Saya rasa itu yang sangat-sangat penting. Okey. Dan kedua ialah apa? Itu kemahiran, ialah cara. Okey, itu kita mesti nak tahu. Banyak orang cakap, kenapa saya pun sangat rajin di Elkon platform ini, saya tak berjaya? Kerana kita belum ada satu sikap yang betul. So, sikap itu saya rasa yang sangat penting. Okey,
Apakah sikap itu dulu? Kita buat bisnes ini, okey, Elkon ini kita jangan nak ubah orang lain. Kenapa saya punya bisnes partner macam itu? Kenapa itu company dia macam itu? Semua macam orang salah. Kalau kita nak berjaya, kita nak satu barang kita nak belajar. Kita mesti nak berubah siapa dulu? Berubah kita sendiri. Kalau kita boleh berubahkan kita sendiri, kita baru bertapak memperkaroi orang lain. Memperkaroi orang lain yang siapa? Yang paling dekat dengan kita. Contoh, family kita, adakah kita punya kawan-kawan. 1 bulan, 2 bulan dia cakap, wah itu orang luar biasanya. Sudah masuk Elkon, wah sudah jadi humble, sudah jadi hardworking, sudah suka tolong orang. Kalau orang boleh cakap macam itu, saya rasa memang banyak orang akan ikut anda. Ini ialah pertama kita perlu dulu. Dan kedua ialah apa? Kita cakap, ialah cara. Cara dia pun 1%. Dia pun sangat penting. Okey ya? 99 itu sikap nak betul dulu. Satu cara ini saya rasa malang saya akan berkongsi bagaimana memulakan dalam 7 langkah. Okey. Langkah yang pertama yang itu ialah apa? Langkah yang pertama kita mesti nak menggunakan produk dulu. Di Elkon kita ada 200 jenis produk. Produk ada dari kesihatan kita call MRT, Elisa kita call kecantikan. Dan everyday ialah FNCG sama kita punya water filter. Ia boleh melaburkan untukkan kita sendiri. Macam tadi kita punya speaker cakap melabur 2,000. Okey, sudah cukup. Melabur dalam kita punya badan. Okey, dan kita makankan produk itu, adakah kita memakaikan produk itu. Itu yang pertama. Mengapa kita nak pakai produk dulu? Kita akan jadikan confident. Keyakinan, produk itu semakin bagus. Kalau saya banyak sebenarnya saya punya rakan-rakan kongsi, dia tak begitu nak buat Elkon bisnes ini kerana mereka memakaikan produk jadikan semakin sihat, semakin cantik. Orang tanya balik, kenapa cantik sangat sekarang gulik, badan cantik, kenapa ia sangat sihat? Itu kerana kita punya produk. Yang pertama, langkah saya rasa yang sangat penting. Okey, langkah yang kedua ialah apa? Kita mesti nak belajar mendengar. Ada kita panggil menontonkan maklumat. Di Elkon saya rasa ialah first M&M company kita ada alat-alat panduan yang balik komplit. Dia macam kita punya kita macam satu library. Kita punya eSmart library dia macam satu library yang besar. Kalau kita sudah masuk satu library yang besar, kita nampak apa? Wah, banyak bukunya, hebatnya, betul tak? Kalau orang itu tak pandai pakai, dia rasa apa? Wah, terlalu banyaklah, saya tak tahu bagaimana pakai, betul tak? Kita punya iSmart Library Talang, dia macam library. Library Talang dia ada berbagai alat bantuan. Contoh, dia ada beautician, dia ada MRT, dia ada FNCG, dia ada water filter. Dan lain-lain di Talang sudah ada. Tapi kalau orang baru, dia tak perlukan apakah barang dia nak perlu belajar kalau produk 1 sama 2. Dan yang paling penting kita pun panggil YouTube. Kita pun boleh belajar dalam apakah ERP. Apakah ERP macam kita tak pandai berkongsi. Kita boleh tengok balik banyak speaker-speaker yang sudah berkongsi dalam YouTube, dalam kita pun sudah ada. Ini saya rasa yang perlu kita nak untuk belajar itu yang sangat-sangat penting. Okey, kenapa kita rasa kalau orang nak berjaya dia mesti nak penting untuk belajar apakah di mana dulu platform Elkon, bukan belajar dengan lain punya platform macam banyak YouTube sudah ada. Okey, orang kalau nak berjaya jangan buang masa di mana. Kita satu hari tengok 2 jam Facebook, DV, kadang-kadang lebih daripada itu 2 jam, betul tak? So, kita ambil itu masa untuk apa? Kita nak belajar. Elkon ini bisnes bagaimana saya nak untuk belajar boleh berjaya. So, di sini kita semua sudah yang bersedialah. Saya rasa itu yang sangat-sangat penting. Okey? Okey. Jadi di sini kita sudah nak tahu. Nak buat Elkon ini bisnes kita perlu buat apa? Kita jumpa dengan orang, hanya buat bercerita saja. Banyak orang baru selalu cakap, oh saya tak boleh berjaya lah, tak macam anda, sudah ada network, sudah ada kereta besar, rumah besar. Bukan.
Kalau orang baru dia nak datang Elkon cepat nak berjaya, dia mesti belajar apa? Dia dengar banyak testimoni orang yang sudah berjaya bagaimana bagi fight dalam 1 bulan 3,000 ada 10,000. Kita pergi dengar dulu bagaimana mereka pergi buat. Okey, dan produk kita pergi dengar dulu. Kalau kita dengar banyak, bercontohkan kita sudah banyak bulat di tangan. Kita sudah boleh mempengaruhi orang. Because somebody can cross somebody. Kita nak cakap cerita orang lain, ya bagaimana mereka sudah percaya, bagaimana mereka sudah mendapatkan. Itu saya rasa yang sangat-sangat penting. Okey, dan bagaimana bermulakan yang ketiga langkah yang apa? Perjumpaan. Dulu kita perjumpaan memang dalam offline, tapi sekarang saya rasa perjumpaan banyak orang sudah di talian sudah. Okey, perjumpaan kita memang ada membahagikan dalam tiga langkah lah. Pertama kita call perjumpaan kecil, perjumpaan sederhana sama perjumpaan besar. Apakah bermasukkan perjumpaan kecil dan bermasukkan 80% kita nak buat. Ialah one by one, ada call orang, ada video call, ada Zoom. Itu kita nak buat 80%. Kalau tak buat 80%, kita banyak aktiviti sudah bersedia, you pun susah nak minta orang datang dalam meeting. Luar biasa. So saya rasa sekarang kita kena penat pergi Elkon punya meeting, kita memang tahulah kalau pukul 8.30 kita memang kesat-kesat lepas kerja sudah pergi Elkon, makan dulu lepas meeting, betul tak? Lewat-lewat sudah balik rumah. Dulu kita punya pengalaman. Sekarang kita meeting bagaimana? Terus balik rumah, buat Zoom saja. So sebelum kita nak masukkan meeting sederhana, kita mesti nak buat banyak meeting yang kecil. Kita mesti nak one by one, kita nak buat banyak aktiviti, kita nak call orang. Itu kita nak berubah banyak. Okay? So bukan kita selling kasih orang boleh berjaya, tidak dapat. Kita mesti nak buat barang yang basic kita yang perlukan kita buatlah. Okay, saya rasa Malay punya meeting hanya ingat 2 hari saja. Next month kita sudah bertukar Monday untuk cakap opportunity. Okay, opportunity macam ERP dan sama kita punya sistem meeting ada berkongsi ERP yang sudah mencapai dalam 3 point, ada 1.5, ada more than that. 3,000, ada 5,000. Mereka akan berkongsikan. Hari Khamis kita ada cakap MRT produk dalam 2 minggu 1 kali, dan 1 minggu kita akan buat beauty. So ini 2 hari kita ingat saja. Monday and Khamis. Lain kita nak buat viewer yang banyak lah. Okay, so itu saya rasa untuk nak highlight kepada semua orang. Okay, so bagaimana kita nak boleh buat percubaan diadakan talian. Okay, langkah keempat ialah apa? Langkah pertama, kita memakai produk sudah. Langkah kedua, kita nak belajar tanpa rumus. Ketiga, kita nak meeting. Betul tak? Meeting, tadi Kyun cakap, kita balik boleh masukkan sistem, adakan boleh bagi semangat. Tapi langkah keempat, kita nak cari siapa dulu. Cari siapa? Jangan simpan di dalam otak. Kadang-kadang kalau simpan di dalam otak, kita tak ada orang. Okey. So sebenarnya Kyun punya nasihat, kita boleh cari siapa dulu? Family kita. Ibu bapa Anda, adakan kita adik-beradik, ada kawan baik kita, ada saudara mara kita. Kita nak nulis. Kadang-kadang kita cakap tak ada orang. Kalau you belum kahwin, you fikir baru. Duit sudah tak ada masalah, you sudah jadi jutawan, you nak kahwin, you nak sebut dengan siapa? Mesti banyak orang nak sebut, betul tak? Mungkin 300, 500, banyak. Tapi di sini Kyun terasa bermulaan, saya tak panggil kamu semua senaran nama tanah 500. Sekurang-kurang bermulaan 30 sampai 50. Lepas kita boleh tambah sampai 100, 500. Kenapa kita nak tambahkan list? Contoh, kalau you list 5 orang reach Anda, apakah you fikir? Berasa bisnes ini tak boleh buat sudah. Kalau you senaran nama tanah 50 orang, 40 orang reject Anda, you give up? Tidak. Karena ada 10 orang you nak cari. Betul tak? Akhirnya saya rasa cari siapa orang dulu. Cari itu orang support Anda. Percaya Anda. Selalu dengan Anda cakap. You cari itu orang dulu. Kalau langkah itu 4 sudah jalankan, langkah kelima, apa kita nak buat? Kita nak belajar berkongsi. Berkongsi. Okey, itu yang sangat penting. Berkongsi dalam 2 saja. Okey, 1 produk, 1 kejayaan. Kalau
pada zaman sekarang saya rasa yang kebanyakan orang akan berkongsi dalam peluang lah kejayaan. Kenapa? Karena kawan kita semua nak cari duit, betul tak? Duit tak cukup. Kerana tahun ini motor touring sudah tak ada. Kereta nak bayar, rumah sudah nak bayar, betul tak? So semua orang memang duit tak cukup. Kalau tapak kita mesti nak belajar bagaimana kongsikan kejayaan ini, saya rasa sangat-sangat penting. Okey, sebelum kita kongsi, kita jangan jumpa dengan orang saja, bercakap-cakap tak crossing. Apa kita nak buat dulu? Kita nak ambil FORM dulu, background mereka. FORM stand for family, occupation, duration and money. Kita nak faham apa orang dia kemahuan dulu. Kita baru dapat jual apa barang kepada dia. Mungkin sekarang dia cari kesihatan. Mungkin you cakap kejayaan dia tak mahu dulu. Mungkin kita nak cakap produk, betul tak? Kalau itu orang dia sudah bagi kamu tahu, saya nak cari part-time, saya nak cari duit tak cukup sudah. You masih cakap produk, mungkin dia tak mahu, betul tak? So di sini saya rasa yang sangat-sangat penting kita nak perlu apa? Kita nak perlu belajar bagaimana berkongsi dalam kejayaan. So modal kejayaan Elkem mesti nak belajar. Dalam paling hangat 2 key point saja. Pertama, ikut 6 langkah itu pasti dapat berjaya. Dan kedua, bertanya tadi macam speaker kita Nur Irfan dia cakap, berbaloi atau tak berbaloi. Itu bernilai, itu sangat-sangat penting. Okey, itu call langkah yang kelima saja. Okey, langkah keenam. Apakah kita berbuat? Sudah kongsi itu 20%. 80% punya masa buat apa? Tindakan susunan dan servis. Apakah tindakan susunan dan servis? Paling penting boleh buat baik, kita nak secara ikhlas, profesional. Saya rasa itu yang sangat-sangat penting. Kenapa kita cakap nak profesional? Contoh, kalau you sudah nak bersedia berkongsi dengan orang, you jangan kaling kaput. Cakap, oh itu saya tak pandai lah, itu saya tak tahu lah. Itu no professional. Professional, everything is sudah bersedia. Macam topik ini saya sudah tahu lama. Tapi lama pun tak cakap. Saya nak jadikan satu bakah speaker nak jadi profesional, saya pun nak bersedia. Itu pun sangat penting, betul tak? Okey, dan lepas kita call service yang ikhlas. Okey. Dan kita mesti nak ingat, kita jumpa dengan orang, lepas kongsi hanya 3 jenis orang saja. Pertama, lepas kongsi dia tak berminat. Jangan putus asa. Berkawan dengan dia dulu. Sekarang tak mau, tak bercontoh. Masa depan tak mau. Saya cakap dengan saya satu tahun lain, satu prospek. Okey, 1 tahun yang dulu saya cakap dengan dia tak berminat. Tahun ini saya cari balik dengan dia kerana company sudah ada masalah. Dia baru berminat. Ini mesti nak tahu hubungan itu mesti ada. Okey. Dan kedua yang apa? Itu yang pelanggan. Dia nak makan produk saja. Kita serve dengan dia. Sama A sama B kita bagi berapa masa? 20% masa. Jangan simpan masa yang salah. Kadang-kadang kita rajin, kita tak ada result karena masa kita simpangan tempat yang salah. Okey? Ketiga ialah itu partnership kita. Key person kita. Kita mesti nak kasih 80% masa untuk bagi dia dulu di depan 3 bulan. Lepas kita akan buat hubungi saja. So itu ialah kita call masa nak berbetul. Bagaimana kita buat? Orang tak berminat hubungan dengan dia. Kadang-kadang kita boleh sing sesuatu aktiviti sesuai kasih dia. Jangan semua sing kasih dia. Semakin sing, semakin dia tak suka. Contoh ada satu partnership dia tanya balik saya. Kihung, saya punya kawan cakap nak jangan sing barang kasih saya lagi. Kenapa? Dia selalu tak berhubung dengan orang, pun tak faham apa orang kemahuan. Dia hanya seling kasih orang saja. Kalau boleh macam itu, semua orang sudah berjaya. Ingat, aktiviti semua untuk bersedia bagi kita pinjam kuasa. Bukan bergantung. Itu kita mesti nak faham dulu. Okey, dan yang kedua jenis. Orang kalau nak makan, belum bersedia, kita servis dia kau-kau makan. Ada aktiviti, apa produk kita bagi dia saja. Okey, ketiga, orang sudah nak buat, mesti nak bersedia. Kita nak membimbing dengan dia, memasukkan kita punya sistem. Okey, dan akhirnya, langkah yang ketujuh. Okey, 1 sampai 6 langkah, you pergi cek mana satu kelemahan. You mesti ketambahan.
Oke, kalau sudah buat, jangan bagi tambahan lagi. So 1 sampai 6, make sure you mesti bagi buat. Lepas you punya partnership sudah mau, you pun ajar dengan dia bagaimana memulakan itu 1 sampai 6 langkah duplikasi kepada dia. Kalau you hanya 3 barang pandai, lain 3 barang tak mau buat, duplikasi 3 saja. So you punya rangkaian semakin duplikasi, semakin tak ada bagus atau tak bagus. Ya, dialah bergantung kepada Anda saja. Oke, itu 7 langkah. I bermula ulang 1 kali. Pertama ialah menggunakan produk. Kedua, alat-alat panduan untuk menampakkan kita punya ilmu. Ketiga ialah meeting. 4, senangan nama. Kelima, kita nak belajar berkongsi. Keenam ialah follow up and service. Ketujuh ialah kita buat duplikasi. Oke, so itu yang sangat-sangat penting. Oke, dalam 7 langkah itu, kalau kita betul-betul buat, kita pasti akan berjaya. Oke, sebelum saya habis dulu, saya nak berterima kasih kepada Kang Elkan membagikan platform ini. Saya hanya orang yang biasa, saya pun boleh jadikan jutawan kerana platform ini. Dan yang kedua yang sangat-sangat penting, karena platform saya sudah cari betul. Kedua, karena saya memang ada satu mentor mentolong saya, bagi peluang saya, membimbing saya. Dan semua orang dihormati. Thank you kepada Mr. and Mrs. Francis Chia. Satu lagi kita punya Ansar Lau. Oke, akhirnya saya rasa macam saya dengan orang biasa pun boleh, saya rasa semua orang boleh. Akhirnya kita mesti perlukan kerajinan. Oke, malam ini saya punya berkongsian sampai sini saja. Terima kasih. Saya bagi masa kepada balik kita punya MC. Thank you.